Mula-mula, kita lihat dahulu tentang pembentukan Persekutuan 1896. Dalam pembentukan Persekutuan 1896, sebuah persekutuan telah ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Ini kita lihat di mana berlakunya perjanjian persekutuan ini yang melibatkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. 4 buah negeri ini telah digabungkan membentuk sebuah persekutuan. Jadi, persekutuan yang dibentuk ini berkuat kuasa pada tahun 1896 yang kemudiannya kita kenali dia sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi perjanjian persekutuannya adalah pada tahun 1895 dan persekutuan ini berkuat kuasa pada tahun 1896. Selain itu, persekutuan pada waktu ini tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Maksudnya di sini kita tidak nampak adanya agihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Malah keputusan pentadbiran banyak dibuat oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pada waktu ini merupakan pusat pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi di sini di sebelah ditunjukkan 4 negeri yang terlibat di dalam Persekutuan 1896 ini, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang dan juga Sultan pada waktu tersebut. Jadi ini tentang Persekutuan 1896. Kemudian kita pergi pula yang kedua, iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis ini sebenarnya distrukturkan semula pada tahun 1927 dan sebab kenapa distrukturkan semula adalah untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan yang keduanya ialah untuk mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Jadi di sebelah menunjukkan Raja Melayu dan pembesar selepas menandatangani perjanjian penstrukturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Jadi ini tentang Majlis Mesyuarat Persekutuan yang distrukturkan semula pada tahun 1927. Kemudian kita pergi yang ketiga, iaitu pembentukan Kesatuan Melaya 1946 atau kita kenalinya sebagai Malayan Union. Dalam Kesatuan Melaya 1946 ini memperlihatkan di mana British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan tu nanti berbentuk kesatuan. Kesatuan inilah yang dinamakan kemudiannya Kesatuan Melaya. Dan kalau kita lihat di sini, semua negeri Melayu yang terlibat ini adalah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi ada 9 buah negeri ini digabungkan berserta dengan Pulau Pinang dan juga Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan yang kemudiannya kita kenali sebagai Kesatuan Melaya. Dan konsep kesatuan ini membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gubernur British. Walau bagaimanapun, Kesatuan Melaya dilaksanakan dalam tempoh yang terhad dan gagal diteruskan. Kenapa ia gagal diteruskan? Kerana Kesatuan Melaya ini mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu kerana dengan pembentukan Kesatuan Melaya telah menyebabkan Raja-Raja Melayu hilang kuasa. Kemudian kita lihat pula yang keempat, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini dibentuk untuk menggantikan Kesatuan Melaya tadi. Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ialah satu gabungan 9 buah negeri Melayu yang cikgu dah sebut dah tadi di dalam Kesatuan Melaya tadi dan 2 buah negeri-negeri selat, iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Jadi kita lihat gabungan ini yang melibatkan 9 buah negeri Melayu dan juga 2 buah negeri selat yang dibentuk ini adalah melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Malah dalam perjanjian ini juga telah menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Bermaksud di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah jelas dinyatakan di sini tentang kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi pengagihan kuasa inilah yang kita lihat yang menandakan era moden amalan persekutuan di negara kita. Malah pada waktu ini kita belum lagi merdeka. Jadi ketua persekutuan pada waktu ini ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Dan pada waktu ini Raja Melayu, kalau kita lihat kalau sebelum dalam Kesatuan Melaya tadi Raja Melayu hilang kuasa, namun di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Maksudnya di sini Raja Melayu diberi kembali kuasanya. Jadi ini dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kita lihat pula kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bila kita lihat kepada persekutuan ini menunjukkan pada waktu ini Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini menandakan kemerdekaan kepada negara kita. Ini kerana kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Jadi persekutuan ini adalah berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 untuk mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Pada waktu ini juga telah diwujudkan jawatan Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada waktu ini ketua persekutuan adalah Yang di-Pertuan Agong. Konsep persekutuan
persekutuan ini telah diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi ini tentang Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita lihat pula kepada pembentukan Persekutuan Malaysia 1963. Persekutuan Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 berdasarkan kepada Perjanjian Malaysia. Di sini kita lihat di mana pembentukan persekutuan ini terdiri daripada 11 buah negeri di Tanah Melayu. Yang kita lihat tadilah ia gabungan daripada 11 buah negeri di Tanah Melayu digabungkan dengan Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Akhir